Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam sesi pembelajaran atas talian bagi subjek pendidikan Islam kelas 5 hafizah. Hari ini 18 Februari 2021. Baik anak-anak, kita masih lagi dalam bidang ibadah, yang mana masih lagi dalam tajuk tayamum bagi siri yang kedua. Rujukan kita buku teks pendidikan Islam, halaman 105 hingga 107. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menghuraikan syarat-syarat tayamum. Yang kedua, menjelaskan perkara yang membatalkan tayamum. Yang ketiga, mengaplikasi cara-cara bertayamum. Okey, seterusnya kita lihat yang pertama, syarat-syarat tayamum ialah: 1. Mencari air selepas masuk waktu solat. Okey, syarat tayamum yang pertama, kita mestilah mencari air selepas masuk waktu solat. Sekiranya tidak ketemukan air, jadi diharuskan kepada kita bertayamum. Syaratnya mesti mencari air selepas masuknya waktu solat. Yang kedua, masuk waktu solat, kita bertayamum mestilah setelah masuknya waktu solat. Itu syarat yang kedua. Sebelum masuk waktu solat, kita tidak dibenarkan atau tidak boleh bertayamum. Setelah masuk waktunya solat, barulah kita bertayamum untuk mendirikan solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi jika terdapat najis pada tubuh badan kita, pada anggota kita, jadi kita perlu menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum kita melakukan tayamum. Okey, perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan tayamum sama seperti perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Okey, selepas kita bertayamum, sebelum kita menunaikan solat, kita dapati ada air untuk kita berwuduk. Jadi tayamum kita tadi secara langsung ia terbatal. Contoh, setelah masuk waktu solat zuhur, kita bertayamum. Selesai tayamum, sebelum kita menunaikan solat, hujan turun dengan lebatnya, jadi kita boleh mendapatkan air. Jadi tayamum yang kita telah angkat tadi telah terbatal dan mesti kita gantikan dengan berwuduk kerana telah mendapatkan air. Yang ketiga, sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Jadi setelah kita sembuh dari sakit, contohnya anggota kita yang cedera ataupun luka telah sembuh, jadi kita boleh menggunakan air. Jadi tayamum kita terbatal.
Okey. Yang keempat, telah luput waktu solat. Telah luput waktu solat, maksudnya telah berakhirnya waktu solat. Contoh, masuk waktu zuhur, kita bertayamum, kemudian kita solat zuhur. Setelah solat zuhur, tayamum tadi tidak batal, sehingga sehingga masuk waktu asar, tapi kita tidak boleh menggunakan tayamum yang sama untuk solat zuhur, kita solat asar, tak boleh. Jadi setelah luput je waktu solat zuhur, tayamum yang kita angkat tadi terbatal. Untuk solat asar, kita kena angkat semula tayamum yang baru. Okey. Yang kelima, murtad. Murtad maksudnya terkeluar daripada Islam. Jadi orang yang terkeluar daripada Islam, secara automatiknya wuduk ataupun tayamumnya terbatal. Okey, seterusnya tata cara bertayamum. Yang pertama, tekapkan kedua-dua tangan pada debu tanah yang suci. Yang kedua, nipiskan debu dengan debu kepada kedua-dua tangan dengan cara mengetuk ataupun meniup kedua-dua tapak tangan tadi. Kemudian yang ketiga, menyapu debu suci ke muka sambil berniat. Okey, sapu debu di muka sambil berniat. Kemudian kita tepuk untuk kali yang kedua. Ulang tekap kedua-dua tangan, kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan menipiskannya. Okey, dah kita tekap kali kedua, kemudian kita nipiskan ataupun dengan tiup. Kemudian kita menyapu. Okey, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri. Tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Okey. Kita sapukan sehingga ke siku, kemudian pusing balik. Okey. Kemudian sapu ulang menyapu debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri. Okey, tangan kanan, tangan kiri di atas tapak tangan kanan disapukan sehingga ke siku, kemudian dipusingkan sehingga selesai. Okey. Okey, tata cara tayamum seterusnya, pastikan debu tanah yang digunakan tidak tercemar dengan najis, kapur ataupun tepung. Tidak boleh guna debu yang tercemar dengan najis ataupun kapur. Kita tak boleh guna kapur ataupun tepung. Kerana bertayamum mestilah menggunakan debu tanah yang suci. Yang kedua, jangan guna debu yang telah digunakan. Debu yang telah digunakan dia seperti air yang telah digunakan, dia jadi mustakmal. Tak boleh digunakan dua kali. Okey, yang ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu waktu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Untuk sekali tayamum boleh digunakan untuk solat fardu sahaja. Sekali saja solat fardu dan beberapa solat sunat. Okey. Yang terakhir, rumusan tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib.
bertayamum bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Jadi bukan alasan kita sekiranya tak ada air, tidak dapat berwuduk, kita tidak menunaikan solat. Bukan alasan. Jadi bila sekiranya berlaku ketiadaan air, kita boleh menggantikannya dengan bertayamum bagi membolehkan kita solat. Okey, dan yang terakhir, Ustaz tinggalkan kamu dengan latihan lengkapkan pertabuih perkara yang membatalkan tayamum. Okey, jadi itu saja yang Ustaz nak sampaikan pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Jadi Ustaz harap kamu dapat menyiapkan latihan-latihan yang telah disediakan, dan sekiranya ada sebarang persoalan boleh terus tanya kepada Ustaz melalui WhatsApp. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.